Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih atas kesetiaan dan kesudian anda bersama kami dalam naratif khas pada malam ini. Seperti kebiasaan, kita bersiaran pada pukul 9 malam di saluran berita RTM dan juga di TV1 serta penstreaman secara dalam talian di RTM Klik, juga di paparan media sosial kami di Berita RTM dan juga RTM Malaysia. Alhamdulillah, pada malam ini kita memilih topik untuk kita kerjakan sepanjang lebih kurang sejam kita bersiaran untuk naratif khas pada malam ini. Bersederhana elak ekstremisme. Untuk kita menukilkan ataupun memberikan tamsilan kepada topik yang cukup menarik pada malam ini, saya suka untuk sudah pasti anda biasa mendengarkan bahawasanya baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak akan tersesat umatku sekiranya berpegang kepada dua perkara, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam perihal konsep wasatiyah ini, bagaimana kita berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, bersederhana dalam melakukan ibadah dan juga menjalankan set tingkah laku sebagai seorang manusia dan juga hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bercerita berkenaan bersederhana mengelakkan ekstremisme, ekstremisme ini suka untuk saya membawa tamsilan juga gambarannya seperti mana yang telah pun disebut dalam surah Al-Maidah ayat 77 yang membawa pengertian bahawasanya, katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga sekarang mereka telah tersesat jauh dari jalan yang betul. Maka dengan pendefinisian dan juga bagaimana penamsilan tersebut, kita membawa gambaran bahawasanya bagaimana set tingkah laku itu diterjemahkan untuk mengelakkan suatu perbuatan yang melampau, baik dari segi pemikiran maupun perlakuan kita dalam menjalankan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini saya amat bersahati untuk kita bersama dengan 3 orang panel yang kita akan datangkan, tapi saya perkenalkan terlebih dahulu 2 tetamu kita, iaitu yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, penyerang kursi Al-Ghazali Institut Pemikiran dan Tamadun Antarabangsa ISTEC UIM. Assalamualaikum. Selamat malam, apa khabar Prof? Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami. Amat berbesarhati atas kesempatan Prof Datuk bersama kami pada malam ini, Datuk. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof Datuk. Baik, juga turut bersama dengan kita yang berbahagia Ustaz Ahmad Faiz Muhammad Khalil, Mudir Akademi Pemikiran Turath Malaysia, penggerak Duat Falah Malaysia. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersua kembali. Kalau tempoh hari dalam sesi yang pagi, kali ini sesi yang lebih mencabar. Untuk sejam ini Alhamdulillah kita bersua. Dan selepas ini juga kita akan perkenalkan tetamu kita seorang lagi. Tetapi sebelum itu kita mulakan terlebih dahulu, ya Prof Datuk, fahaman tentang ekstremisme ini, kita ada berbual seketika berkenaan apa yang boleh dikonotasikan berkenaan tentang ekstremisme. Mungkin kita selalu menghubung kaitkannya dengan keganasan maupun perbuatan-perbuatan berbentuk fizikal. Namun itu mungkin hanya satu contoh kaedah ekstremisme itu dilaksanakan. Dari segi fahaman asas ekstremisme itu, bagaimana bermula ataupun terbitnya istilah ekstremisme dalam beragama, Datuk? Seperti yang kita sedia maklum, istilah ekstremisme itu daripada bahasa Inggeris, bukan bahasa kita, bukan bahasa Malaysia, bukan bahasa Melayu. Jadi kita haruslah memahami konsep ekstremisme ini dalam konteks Barat, iaitu bahasa Inggeris yang menggunakan istilah itu. Sebenarnya istilah itu banyak digunakan pada zaman sekarang ini, memanglah dalam kaitannya dengan keganasan. Jadi banyak pihak di Barat menuding tangan, mengatakan bahawa sebenarnya umat Islam ini banyak terlibat dengan fahaman ekstremisme yang bersifat keganasan, menganjurkan keganasan. Itu tanggapan mereka yang tidak betul, yang tidak menepati keadaan yang sebenar. Tetapi ini istilah itu sendiri memang wujud di dalam pemikiran Barat, kerana dia sebagai istilah untuk menunjukkan lawanan kepada moderation. Jadi maknanya di Barat pun yang norma itu ialah yang bersifat moderation, sedangkan yang ekstremisme itu sesuatu yang bukan normal, yang biasa. Tetapi kalau dilihat dari perspektif Islam, maka pengertian ekstremisme ini yang kita boleh terjemahkan sebagai kemelampauan, sebagai keterlaluan dalam berbagai bentuk. Jadi itu bukan semata-mata dikaitkan dengan keganasan. Sebenarnya ajaran Islam yang pertama menekankan bahawa ekstremisme itu ialah lawanan kepada kehidupan bersederhana,
kehidupan sederhana yang disebut wasatiyah. Ya, wasatiyah. Jadi itulah yang normal. Jadi ini berarti bahawa ekstremisme itu difahami sebagai lawanan kepada apa yang positif. Ya, ekstremisme itu yang negatif, tapi apa dia yang positifnya? Yang positif yang sederhana. Dan umat Islam, ajaran Islam menjelaskan bahawa sunnah Nabi itu melambangkan, sunnah Nabi SAW itu melambangkan yang sederhana, cara yang sederhana. Jadi bagi kita bermakna bagi umat Islam, macam mana kita nak tahu apa yang sebenarnya yang dikatakan sederhana itu dan apa yang dikatakan ekstremisme. Jadi yang sederhana itu ialah kepribadian Rasulullah SAW, cara hidup baginda SAW. Ya, kalau kita nak tahu apakah itu sederhana, itu dia yang sederhana. Jadi kita ikut yang itu. Apa yang terkeluar daripada sunnah dia yang berlawanan dengan itu ekstremisme. Jadi ekstremisme ini bukan hanya yang keganasan, tetapi juga yang tidak kaitan dengan keganasan. Ya. Dan ekstremisme ini boleh jadi pada peringkat kepercayaan, pada peringkat pemikiran, dan satu lagi pada peringkat amalan, perbuatan. Dua-dua kita. Jadi sebagai contoh yang dalam sejarah Islam tentang ekstremisme atau kemelampauan pada peringkat amalan ialah bila Nabi SAW menegur perbuatan ataupun ikrar satu kumpulan sahabat yang mengatakan mereka nak berpuasa setiap hari. Pada sepanjang malam mereka mahu beribadat, menunaikan solat tahajud dan sebagainya, dan mereka ada, walaupun beristeri, ada pasangan, mereka tidak mahu mengadakan apa-apa hubungan dengan isteri. Jadi bila Nabi SAW mendengar ini, dia memberitahu ini bukan ini bukan daripada sunnah aku, maka ini bukan dari umat aku. Ya, berarti bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu ini perbuatan itu maknanya terkeluar daripada yang dianggap sebagai kesederhanaan itu. Jadi itu ekstrim lah lawannya yang keterlaluan. Jadi kita bersetuju bahawa ekstremisme yang bersifat keganasan itulah yang paling bahaya kepada masyarakat, menimbulkan baik itu kita tumpukan perhatian. Tetapi yang ingin ditekan ke sini dari perspektif Islam, yang dimaksudkan dengan ekstremisme itu luas, ya. Jadi apa saja yang berlawanan dengan yang berlawanan dengan Al-Quran, berlawanan dengan Sunnah, ya, berlawanan dengan akal, itu bersifat ekstrim, bersifat keterlaluan yang dipandang negatif oleh Islam. Okey. Apabila yang berbagi Datuk memberi perbandingan atau banding beza kepada dua istilah itu dalam kata kunci linguistiknya, iaitu sederhana dan juga melampau, wasatiyah dan juga ekstremisme yang dipinjam daripada perkataan Barat. Ini mungkin menimbulkan persoalan, tidakkah kalau tidak mengikut kepada lunas kesederhanaan itu, apa yang disuruh itu digambarkan sebagai ekstremisme? Kerana kalau mengikut kepada pendefinisian ekstremisme, ramai yang beranggapan dan ia sudah menjadi presiden bahawasanya ekstremisme itu adalah sesuatu yang bersifat negatif, ekstrim, dan juga sesuatu yang bersifat maha dahsyat ataupun maha besar. Jadi apa konteks kalau tidak mengikut kesederhanaan itu saja terus digambarkan atau dikonotasikan sebagai ekstremisme, Datuk? Begitulah perspektif Islam, kerana ada hikmah di sebalik itu, ya. Jadi mengapa Islam meletakkan macam lingkungan, dikatakan lingkungan kesederhanaan itu yang berdasarkan sunnah, itu untuk mengelakkan timbulnya gejala-gejala yang kemudian mula-mula mungkin muncul sebagai ekstremisme atau kemelampauan yang tidak membawa apa-apa kesan besar kepada ini, tetapi lambat laun boleh menjelma, boleh bertukar menjadi keganasan. Kita kurang memahami dinamisme masyarakat manusia ini. Jadi oleh kerana agama Islam nak mewujudkan masyarakat yang aman, damai, yang sejahtera, jadi ditekankan sangat erti yang sederhana itu. Lagipun ini merupakan misi semua Nabi. Nabi bukan hanya Nabi Muhammad SAW.
Al-Quran kitab suci Al-Quran menekankan bahawa setiap nabi itu ya likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap nabi itu diberikan syariat satu ni dan minhaj, jadi berhubungan dengan jalan kerohanian ya. Setiap nabi itu, dan jalan itu ialah jalan sederhana. Okey. Tetapi kesederhanaan, bentuk kesederhanaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu lebih luas, lebih detail kerana dia merupakan Nabi yang terakhir. Yang terakhir. Jadi maknanya konsep wasatiyah yang universal itu, yang paling universal itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam agama-agama lain juga ada konsep kesederhanaan masing-masing. Yang berbeza dari segi skop, dari segi ruang ya. Tetapi dari segi semangat kesederhanaan itu tetap ada. Okey, daripada Prof Datuk, kita berbalik pada ustaz ya. Tadi Datuk banyak menekankan mengenai sumber-sumber rujukan untuk melakukan ibadah pelaksanaan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sedia maklum, primary sources. Tetapi dalam perihal ini juga, apabila zaman semakin bergerak ke arah kontemporari, evolusi, kita bergerak kepada pemahaman yang mengikut pada ijma', ijtihad, qiyas dan sebagainya. Perihal ini menimbulkan pelbagai perbahasan juga. Perbahasan yang sihat saya gambarkan. Malah di dalam dunia kontemporari Islam pada kita ini, kita mempunyai pelbagai school of thoughts dengan mazhab yang pelbagai juga. Jadi apa mungkin dalam perihal perdebatan, perbahasan isu-isu dan juga perbahasan berkaitan akidah, ibadah ini juga akan menimbulkan satu corak gaya pemikiran yang juga bersifat ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'ahu wa ba'd. Saudara Ismail, balik pada persoalan yang ditanya tadi, iaitu berkenaan dengan bagaimana agama Islam ini daripada sumber-sumbernya begitu berbagai. Baik, kita perlu faham bahawa Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah Nabi SAW konotasinya bersifat anjal. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan supaya pada Al-Quran itu memiliki berbagai jenis tafsiran. Supaya apa? Supaya nampak agama ini dapat diamalkan dalam berbagai keadaan, berbagai masa dan juga berbagai individu. Maka di situlah kita lihat disebabkan keanjalan konotasi petunjuk makna pada setiap nas-nas itu menyebabkan berlaku khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama contohnya mazhab Syafi'i bernafsirkan contohnya al-qur, kan, disebut dalam Al-Quran al-qur, yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Itu orang yang ditolak, wanita yang ditolak, maka dia perlu menanti lebih 3 quru. Apa maksud 3 quru di situ? Di situ memang tidak ada penafsiran yang bersifat tuntas. Maknanya ini saja makna, tidak. Bahkan boleh saja ada dimaknakan dengan makna suci, iaitulah tafsiran mazhab Syafi'i. Dan ada juga makna yang ditafsirkan oleh mazhab Hanafi, contohnya itu makna haid. Maka Al-Quran itu bersifat begitu, maknanya anjal menerima kepada berbagai tafsiran. Dan inilah disebutkan oleh ulama usul fiqh sebagai zanniyatud dalalah. Lawan bagi qat'iyatud dalalah. Zanniyatud dalalah maknanya permaknaan yang kita letak pada nas itu bersifat zanni. Tidaklah kita kata 100% apa yang kita sangkakan itu benar. Bahkan berat. 70%, 80% berbanding dengan qat'i maknanya 100%. Maknanya kalau contoh definite mi'atu jaldah, ini 100 sebatan, tidak ada makna lain lagi. 100 tak boleh kita mungkin 500 kodak itu dipanggil tak ada diskaun lah. Itu ada diskaun. Qur'u, dan bahkan bukan Qur'u saja, bahkan kita kata hampir 90% daripada Al-Quran adalah qat'iyyah, zanniyah itu ad-dalalah, maknanya konotasinya bersifat zanni, dia anjal, maknanya menerima pentafsiran pelbagai ulama. Jadi apabila berlaku memang tabiatnya Al-Quran dan Sunnah terbina pada kita kata ikhtilaf ulama, boleh ulama berikhtilaf, maka sebahagian orang apabila menghadkan tafsiran nusus, tafsiran nas, teks kepada kefahamannya dan menolak tafsiran yang lain, itu sebenarnya adalah satu bentuk ekstrim. Ekstrim yang berlaku. Contoh macam kita mazhab Syafi'i apabila kita menafsirkan setengah hadis ataupun kita menyabitkan setengah hadis, bacaan kunut, bacaan apa sekalipun, ada setengah-setengah orang dia terlampau cepat kata ini bid'ah. Lepas tu ataupun dengan tidak sesuai dengan kefahaman dia, syirik terusnya.
kafir contohnya, padahal benda tu tertakluk daripada yang disebut sebagai lingkungan khilaf yang dibenarkan oleh syarak. Maka apabila kita sebenarnya faham agama kita ni tabiatnya begitu luas daripada segi teks sendiri, kita tak masuk lagi daripada khilaf daripada segi yang disebut oleh Cik Ismail, qiyas tu khilafnya begitu besar. Dari sudut qiyas, kita sebut qiyas tu maknanya kita ada samakan hukum yang tidak ada dengan hukum yang ada. Ada masalah yang tidak ada, contohnya dadah tak disebut dalam Quran. Intoksik. Toksik kan. Tapi dalam Al-Quran sebut arak. Tapi ada persamaan daripada segi kedua-duanya memabukkan. Jadi disamakan benda masalah yang tidak ada dengan benda yang ada nas dalam Al-Quran. Dan persamaan itu ulama bincang di segi illah. Illah ni kenapa sudut persamaan, apa yang menyebabkan kita kata boleh dikiaskan dadah dengan arak. Di sini panjang. Kesannya penentuan illah ataupun penentuan sebab untuk kita katakan satu hukum itu dikiaskan dengan nas itu luas. Maka tak patut apabila setengah yang orang yang pendek ufuk, sempit fikiran, dia menghadkan pahaman pada apa yang dia faham saja tanpa meraihkan khilaf-khilaf yang berlaku dalam masyarakat. Kita nak jelaskan apa juga mungkin permasalahan dan juga kekhilafan yang mungkin berlaku dan juga bakal berlaku. Semuanya kita akan wacanakan juga kita wahanakan seketika nanti. Kita akan berehat seketika, semua kembali dalam Naratif Khas. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Wah! Sama-sama kita kan kian bijak, berkesan, literasi digital. Seperti kita tahu, kita ada suatu rencana untuk membuat beberapa anjakan besar dalam Tibet. Apabila saya ada pertemuan dengan Khazanah, beberapa badan-badan kerajaan itu diminta ambil alih institusi Tibet yang ada. Kita ada lebih kurang 500 Tibet di seluruh negara dalam beberapa kategori. Kita belanja untuk satu tahun 6.7 bilion ringgit untuk latihan Tibet. Tetapi kita merasakan perlu swasta ambil alih. Maknanya meminta syarikat termasuk Petronas, Taikom, Tenaga semua ini ambil alih dan bagi latihan untuk memenuhi keperluan. Dan saya fikir ini cadangan yang munasabah dan boleh menghasilkan produk pelatih yang lebih berkualiti. Perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Hari ini saya umumkan untuk air bersih, walaupun peruntukan kita bagi 1.7 bilion, untuk Kelantan segera saya lulus 500 juta ringgit. Tapi harus ikut saluran kerjasama yang baik. Ini kerana Menteri Besar dia kecek dengan baik, kecek molek dan dengan baik. Kalau ada Menteri Besar yang sombong-sombong, kamu tunggulah dulu. No time for you. I'm busy. Tapi kalau baik, bincang elok, tak apa. Parti lain tak apa. Kita dalam sistem federal persekutuan begitu. Orang pilih.
Ya, bersua kembali naratif khas. Kalau tadi kita bersama dengan Profesor Emerita Datuk Dr. Osman Bakar dan juga Ustaz Ahmad Faiz. Saya terus perkenalkan, selamat datang. Kita mengalu-alukan kehadiran yang berbagi Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti, Pengurusi Institut Kefahaman Islam Malaysia. Apa khabar Datuk? Terima kasih bersama kami. Datuk, seketika tadi kita memberikan gambaran ya berkenaan makna sebenar ekstremisme dan bagaimana kata lawannya iaitu wasatiyah dan sederhana boleh menangani atau mengelakkan, dan ini diperjelaskan oleh Ustaz Ahmad Faiz dalam pemahaman kita berkenaan hukum dan juga pemahaman kita tentang agama. Ya. Saya suka untuk menyebut dan juga mengambil semula imbasan daripada kitab ataupun buku Al-Tataruf Khubzun Alami yang menyebut antara beberapa sifat yang nyata bagi golongan pelampau. Antaranya disebutkan iaitu cepat bertindak balas, bergopoh gapah dan juga cepatnya emosi. Dan juga perkataan-perkataan istilah yang disebutkan tataruf, ta'assub dan ghulu juga merupakan antara istilah yang sering digunakan merujuk kepada tindakan yang melampau yang disebutkan dalam istilah baratnya iaitu ekstremisme. Jadi dalam pemahaman ini yang berbagi Datuk, bagaimana kita menterjemahkannya dalam konteks kontemporari? Apakah ekstremisme itu hanya merujuk kepada tindakan pelampau, keganasan ataupun tindakan pemikiran yang melaga-lagakan suatu individu dan individu lain, ataupun mungkin menggunakan suatu kapasiti atau authority untuk menghukum seseorang itu kalau tidak sealiran dengan pemikirannya, Datuk? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera sila pengurusi, rakan-rakan saya Profesor Emeritus Osman Bakar, Al-Fadhil Ustaz Faiz. Saya fikir bahawa penjelasan daripada kedua-dua sahabat tadi sudah pun dapat memberi satu keterangan yang baik untuk kita memahami istilah-istilah agama yang terpakai dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah serta pandangan ulama salaf dan khalaf jika dibandingkan dengan istilah-istilah moden seperti ekstremisme. Saya melihat bahawa istilah-istilah ini memang jitu kerana perkataan al-ghulu umpamanya dalam Al-Quran, ya ahlul kitab, ya la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Wahai ahlul kitab, kamu janganlah melampaui had. Ghulu ni maknanya mutajawizul had, maknanya melepas batasan rasional yang sepatutnya sederhana tetapi dia pergi lebih jauh pada itu menjadi satu emosi fanatik yang melulu, ta'assub, tatarruf, bahkan yang kita bimbang sekali lah dia pergi kepada al-irhab, keganasan, terorisme. Waliyazubillah, jangan berlaku di negara kita. Tetapi seperti mana yang saudara moderator sebut tadi, bahawa memang ada watak-watak ataupun behavior di kalangan umat Islam sendiri yang menjadi masalah hari ini sampai berlaku perpecahan dan kita tidak kukuh kerana sikap ta'assub yang melulu. Umpamanya disebut bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menasihatkan umatnya, iyyakum bil ghulu, kamu semua ni iyyakum, elaklah, iyyakum, tolong. Jangan kamu ekstrim, fanatik. Contoh yang mudah tadi telah diberi tentang ibadah. Profesor Osman pun saya dengar tadi. Saya tertarik juga bila membaca karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini, Kebangkitan Islam antara kelompok yang menentang dengan kelompok yang tatarruf, yang ekstrim, As-Sahwatul Islamiyah bainal juhud wa tatarruf. Kita dah terjemahkan tahun 89 oleh Abim. Pengarahnya almarhum Ustaz Rifai Batubara daripada Ipoh. Jadi satu contoh simple dari segi ibadah. Saya nak bawa ibadah. Bahawa Rasulullah menegur kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Dia dapat komplain daripada seorang ahli jamaah sembahyang di tempat Rasulullah tu, bahawa bacaannya panjang sangat. Panjang sangat. Kalau sembahyang maghrib tu nak dibacanya suratul Anfal, suratul Taubah, setengah-setengah. Panjang. Panjang. Sedangkan kita tahu sunnah Rasulullah beritahu ada orang tua, ada OKU sekarang, ada kanak-kanak. Jadi Rasulullah pun kata bahawa kamu ni bukankah orang muda ke? Afatani anta. Lalu Rasulullah pun ambil keputusan, Muaz dan Abu Musa, dua orang sahabat di antara yang sangat berautoriti bersama Rasulullah dari perjalanan Islam peringkat awal, hantar ke Yaman. Bila sampai ke Yaman, satu lagi menunjukkan wasatiyah Islam. Bagaimana kegunaan wahyu dan akal. Kalau kamu dapat masalah, jawab Muaz, Quran, ya Rasulullah. Kalau tak dapat, sunnah. Kalau tak dapat, saya gunakan pandangan saya.
Jadi ini menunjukkan bagaimana wasatiyatul Islam jika dibandingkan dengan agama-agama lain ya. Kalau ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan memang ayat ini ditujukan kepada pemeluk-pemeluk Yahudi dan Nasara, Kristian. Sebab orang Yahudi umpamanya Allah ada bagi satu hukum, tiba-tiba nak minta berat lagi. Selain daripada segi usuluddin, tauhid, mereka kata mereka lah bangsa yang terpilih dalam ciptaan Allah ni, mereka lah yang terpilih. Sya'bullah al-Mukhtar. Kemudian orang Kristian pula terlampau kuat kerohaniannya. Macam juga tadi Profesor Osman sebut contoh bahawa Rasulullah menegur ada pemuda yang duduk di masjid, ya. Dia tanya, kamu tak ada ke anak bini? Ada. Siapa yang bagi rezeki? Tak boleh jawab. Rasulullah kata ini salah, bukan ajaran Islam. Jadi dari segi ini istilah al-ghulu, at-tatarruf. Satu lagi hadis Rasulullah SAW menggunakan ialah al-mutanatti'un. Sebut payah sikit ni. Mutanatti'. Maknanya yang bersengatan juga ni, yang nak menghukum, yang nak menyatakan bahawa satu jamaah saja yang Islam, lain-lain jamaah tak Islam. Ya. Ini banyak dalam dunia kontemporari. Banyak sekarang ni. Banyak ya, dan berbahaya. Dan ia juga dan mungkin... ini isu dalam gerakan Islam dipanggil ta'addudul jama'at. Jamaah yang berbilang. Kita kena ingat, jamaah kebajikan, dia buat untuk Islam. Dakwah untuk Islam. Yang bukan Islam hari ini macam Magma. Yang dipimpin oleh Profesor Taufiq Yap, rakan kita. Profesor tu, Naib Chancellor, UMS. Ini bukan jamaah Islam ke? Dia berdakwah, dah 50,000 orang Cina yang masuk Islam di tanah air ini. Dan banyak lagi pertubuhan-pertubuhan. Ya? Bukan satu saja. Jadi saya pernah mengatakan, kita tidak boleh memuktamadkan hanya satu jamaah saja Islam. Okey. Cuma yang berbagi Datuk, ya, kita sedia maklum ahli-ahli yang pakar dalam bidang dan kitabnya dianggap sebagai ulama itu mungkin mempunyai perbahasan ataupun hujah dan rasionalnya tersendiri dan juga mempunyai mungkin pengikutnya yang tersendiri. Tetapi kerisauannya kalau pengikut-pengikut itu dilaga-lagakan atau dibahas-bahaskan, malah quarrel atau dipergaduhkan untuk satu perbahasan isu dan juga usul. Jadi ini mungkin kerisauan kerana kerana ikon atau individu itu disegani. Maka dalam perihal ini tidak mahu perpecahan umat Islam berlaku hanya kerana mengikut figura ataupun mengikut fahaman yang boleh dibahaskan dalam satu erti kata yang lebih aman dan damai. Terima kasih. Pedoman kita termasuk pengarang Syekh Yusuf Al-Qadari rahimahullah. Bila berlaku masalah rujuk pada Quran dan Sunnah, kan? Itu pedoman kita kan. Kemudian ulama dikatakan warasatul anbiya. Ulama sewajarnya menunjukkan keteladanan yang baik. Umpamanya pagi tadi kita berbincang tentang adabul ikhtilaf dan khilaf. Kalau khilaf kelainan, tajam, negatif. Kalau ikhtilaf itu suatu yang positif. Yang berlaku sekarang ialah khilaf. Sedangkan ada pandangan jumhur ulama, majoriti yang patut diikut. Dan pedoman kita Quran dan Sunnah. Tadi Ustaz dah sebut ayat muhkamat, mutasyabihat. Dah jelas. Rasulullah pun sebut. Umpamanya yang dikatakan qauli, fi'li, takriri. Sunnah dia. Perkataan, perbuatan dan juga diam dia. Contoh sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana aku semayang. Itu menunjukkan bahawa ulama kena main peranan. Sangat mustahak untuk mendidik pengikut-pengikutnya dengan ilmu. Kita tak boleh benarkan kejahilan ini berterusan kerana ini bertentangan dengan spirit Islam. Itu jahil atau terlebih fahaman tentang... Saya fikir masalah sekarang masalah kejahilan. Dan bila kejahilan dia tidak dapat satu cahaya keilmuan itu yang berpaksi kepada Profesor Osman selalu bercakap tauhid dari segi ilmu. Kemudian kita bercakap soal manhaj. Apa dia manhaj dia? Dia kena faham Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah ni basic. Dan kalau Qardawi dia mengatakan salah satu punca berlakunya ekstremisme Islam ini sangat dangkal kepahaman tentang sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini perlu diperbaiki. Okey. Yang berbagi Datuk, kita akan teruskan perbincangan kita seketika nanti. Kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini di Naratif Khas.
Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ya, kita bersua kembali dalam mencari kebenaran untuk permasalahan hukum dan juga apa jua jawapan kepada yang tidak ditemui seperti yang telah diperjelaskan tadi oleh Ustaz Ahmad Faiz. Kita berbalik kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kalau tidak menjumpainya ataupun tidak dapat penjelasan yang lebih teliti, maka kita pergi kepada sumber-sumber rujukan yang lain yang diilhamkan juga daripada Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Cuma apabila berlaku persoalan dalam konotasi ekstremisme ini, akan ada juga segelintir puak yang mendabik dada ataupun merasakan bahawasanya beliau itu ataupun kelompok itu lebih baik berbanding orang lain atau masyarakat yang lain. Jadi ini menimbulkan suatu kasta dalam tugas kita beragama dan set tingkah laku kita. Jadi apa ini digambarkan sebagai satu amalan ekstremisme kerana mendabik dada dengan mengkafirkan, menyalahkan ataupun menghalalkan sebarang bentuk kekejaman kepada orang yang dirasakan berdosa ataupun orang yang dirasakan lebih bawah kastanya daripada orang demikian, maka itu digambarkan sebagai Islam ataupun kehidupan kita masyarakat Islam. Baik. Ustaz. Berkenaan dengan masalah kita kata mendabik dada bahawa dia lebih Islam berbanding orang yang lain. Ya. Bahawa Nabi SAW pernah memperingatkan tentang fenomena ini pada satu pok yang dipanggil sebagai Khawarij. Ya. Rasulullah SAW pernah apabila bertemu dengan seorang lelaki nama Zu Khuwaisirah, dia telah berkata kepada Rasulullah SAW, "I'dil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil." Muhammad, berlaku adil pasal masalah pembahagian harta peperangan, harta rampasan perang Hunain. Yeah. Maka Nabi SAW waktu itu kata, "Waihak, celaka engkau. Siapa lagi yang akan berlaku adil kalau aku sendiri tidak berlaku adil?" Yeah. Maka Nabi SAW selepas dia mana berpaling pergi, Nabi kata apa?
akan keluar sayakhruju min dhiddi hadzal rajul rajulun, akan keluar daripada lelaki ini, daripada tulang sulbi lelaki ini kaum yang mana yatlunal Quran rutban, baca Quran tu subhanallah sedap, tapi apa, la yujawizu imanuhum taraqiyahum, tidak lebih imannya itu pada kongkong. Maknanya apa yang mereka baca, apa yang mereka ulang-ulang tapi tidak masuk dalam hati. Dan Nabi SAW disebut dalam hadis yang lain bahawa engkau tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian apabila lihat mereka ni solat, kalian akan rasa solat mereka ni terlalu dahsyat sampai kalian kata solat kami ni lekeh lah banding solat tu. Dia orang punya qiyamul baca Quran. Kalau berlaku dalam pok-pok Khawarij, disebut oleh Ibn Abbas bila berjumpa dengan pok-pok Haruriyah Khawarij itu, lutut mereka tu macam kerahnya macam lutut unta kerana terlampau banyak sangat sujud. Tapi mengkafirkan orang Islam. Lepas tu disebut oleh Nabi SAW, yukafiruna ibadur rahman wa yatrukuna ahlil ausan. Mereka mengkafirkan orang Islam tapi meninggalkan orang-orang kafir yang betul-betul kafir ini tinggal. Yang orang Islam sendiri yang mereka kafirkan. Dan mereka pada ketika itu mendabik dada, kata Nabi SAW. Macam tadi Zuhairah, dia anggap dia lagi pandai daripada Rasulullah SAW dalam pembahagian harta. Nampak? Itu nampak kesan takabur yang ada pada diri dia, menganggap bahawa dia lebih mengetahui. Dan itu disebut oleh para ulama bahawasanya apabila seseorang jauh daripada mencintai Rasulullah, beradab daripada Rasulullah, maka dia jauh daripada sunnah seperti disebut oleh Prof. Bakar tadi. Apabila jauh daripada lingkungan sunnah, maka dia akan melakukan dia akan berlaku ekstrim dalam konsep dan konsep, kemudian pada pengamalan dan seterusnya pada tindakan-tindakan keganasan seperti yang berlaku pada pokok Khawarij. Mereka telah membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana menganggap bahawasanya mereka lebih Islam lagi berbanding Sayyidina Ali. Jadi saya risau kalau benda ni tidak dibendung daripada konsep yang betul, diterangkan konsep yang betul daripada tindakan, maka dia akan membawa kepada kerosakan dalam masyarakat. Corak pemikiran ini bukan hanya akan merosakkan hati, jiwa, perasaan dan juga bagaimana kita bertindak, bukan saja sesama Islam tetapi juga orang yang bukan Islam. Kita sedia maklum dalam apa jua negara sekalipun, malah dalam konteks kontemporari Malaysia ini terdiri daripada pelbagai kaum. Mengambil contoh juga bagaimana pentadbiran di Kota Madinah yang terdahulu juga memberi ruang keterbukaan kepada yang bukan Islam untuk meneruskan hidup seperti kebiasaan dan juga mengikut pada lunas-lunas undang-undang yang telah ditetapkan dalam kehidupan bernegara tersebut yang berbagi datuk. Cuma dalam konteks ini, apabila ekstremisme dalam terjemahan kontemporari, ada yang melihat bahawasanya kehadiran yang bukan Islam ataupun non-Muslim itu sebagai suatu perkara yang amat tidak menyenangkan ataupun dilihat sebagai perkara yang perlu untuk ditentang habis-habisan. Jadi apa perlu individu atau kelompok seperti ini masih dituruti, masih diikuti dan masih disokong dalam tujuan kita bernegara, Datuk? Sebenarnya agama Islam ini agama yang mengajar umat manusia bagaimana untuk hidup aman damai dalam masyarakat, di mana istilah masyarakat majmuk, di mana terdapat penganut-penganut agama daripada agama yang lain. Jadi Islam sebagai agama yang terakhir, kita kena ingat tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi kitab, tidak ada lagi syariat yang baru. Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Jadi ini bermakna mustahil Allah tidak tahu yang nanti satu masa nanti umat Islam terpaksa hidup bersama dengan yang bukan Islam. Sudah tentu Allah Maha mengetahui. Jadi maknanya Al-Quran sebagai kitab panduan bererti ia sudah memberi panduan kepada kita macam mana untuk hidup aman damai dengan mereka yang berlainan agama. Jadi itu yang kita harus kita ingat. Jadi Islam sebagai agama yang mengajar umatnya macam mana untuk hidup aman damai, iaitu lakum dinukum waliyadin. Itu untuk agama kamu dan agama kamu, kami dengan agama kami, aku dengan agama aku. Jadi maknanya di situ keberbagian agama itu suatu yang sudah diiktiraf oleh Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagai akhlak yang kita ikuti, akhlak wasatiyah yang kita ikuti, iaitu maknanya
apa yang kita harus tunjukkan kepada selain daripada Islam tu, kita yang pertama sekali nak mengajak dia kepada agama Islam. Ya. Kalau dia tak mau juga, itu kerana la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama, tapi maknanya Nabi juga kayak macam Al-Quran menganjurkan supaya mereka kembali ke ini, betul-betul hayati agama kamu sendiri itu. Ya, dengan harapan bahawa dengan mereka kembali kepada agama mereka sendiri betul-betul, dan mereka juga sebenarnya tertarik kepada Islam. Kerana Islam mengajar kita tentang nabi-nabi yang terdahulu itu membawa agama samawi, agama Allah SWT, yang disebutkan juga sebagai Islam sebenarnya. Agama yang dibawa oleh setiap nabi itu ialah Islam. Jadi kalau orang bukan Islam ini kembali kepada agama asal mereka yang sebenarnya itu, mereka akan sebenarnya memahami tentang agama Islam kita sendiri. Jadi sebab itu peranan besar Nabi Muhammad SAW ialah untuk sebagai pendakwah, bukan penghukum. Ini cukup penting. Ya. Peranan kita bukan untuk menghukum orang lain tak cukup Islam, orang lain akan masuk ke kafir, mentakfir, kan, ya, mengkafirkan orang sampai menuduh, mengatakan mereka akan masuk neraka. Mana mereka tahu ini maknanya sudah melampau. Maknanya hanya Allah SWT yang tahu siapa yang akan masuk neraka. Ya, Al-Quran ada menceritakan tentang ciri-ciri umum, tentang ciri-ciri umum, ciri-ciri kekafiran, ciri-ciri kezaliman, apa saja. Tetapi kita tak boleh menuduh secara individu. Ya. Kepada individu kita tidak boleh dapat kenal pasti yang seseorang itu akan masuk neraka misalnya. Ya, mana kita nak tahu? Ya. Di akhir hayat mereka itu mereka akan masuk Islam. Lagipun itu bukan peranan kita, bukan kita. Kita untuk mengajak mereka kepada kebenaran, kepada ajaran Islam itu tunjuk dengan akhlak yang baik. Jadi sebab itu kita, maknanya bagi kita dengan mencontoh, dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW itu, itulah jalan yang sebenarnya, katakan jalan wasatiyah untuk hidup. Ya. Prof Datuk, ketegasan dalam melaksanakan hukum agama ataupun hukum Islam itu, ada mungkin pihak berpandangan dikatakan sebagai Islam perlu lebih terbuka dan kontemporari supaya tidak dituduh sebagai undang-undang itu sebagai arkaik ataupun sudah tidak relevan lagi dalam konteks sekarang. Ini mungkin persoalan yang kita akan ajukan untuk melihat bagaimana perubahan itu boleh disesuaikan dari semasa ke semasa, semuanya seketika nanti dalam Narrative Khas. Knowledge is dangerous. Ada juga kecenderungan half truth, third absolute. Betul tak Kedah punya Pulau Pinang? Ya. Bila? Dulu. Ada perubahan? Ya. Siapa tanda tangan ini? Sultan Kedah. Bila? 48. Yang paling akhir 1997. Untuk apa? Untuk menyatakan tiap negeri termasuk Kedah dan Pulau Pinang dan Kelantan dan lain-lain itu menjadi sebahagian dari Persekutuan Tanah Melayu. Kalau nak jadi pimpinan, lebih-lebih lagi mencabar. Jangan main suara politik picisan. Guna ilmu dan selamatkan rakyat. Dalam dunia yang mencabar, dalam media sosial yang menggugat, saudara anak-anak harus buat pilihan yang baik. Kerana satu kesilapan satu generasi akan menghukum negara kita ke lembah kehinaan. Satu kekuatan bangkit generasi baru ini. Kalau mampu saudara bangkit, percayalah peta Malaysia, masa depan Malaysia muncul sebagai negara paling hebat di rantau ini. Lima aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan.
89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Saya perlu sokongan ini. Kalau saya nak ini saya cakap tukar peta politik negara kita. Tak setuju dengan staf apa? Tegur dengan baik. Jangan hina. Jangan fitnah. Saya tak peduli parti dalam kerajaan, luar kerajaan. Ini negotiated contracts. Ambil commission. You please stop. Because saya tidak akan pertahankan. Sama ada di luar kerajaan atau dalam kerajaan. Ya, kita bersua kembali. Datuk, tadi kita dah melihat kepada persoalan tentang apa yang perlu diperjelaskan. Ini saya nak lanjutkan persoalannya itu. Ya. Ada yang terbit persoalan tentang ekstrim ataupun tidak dalam kita mengamalkan kehidupan bernegara. Apa mungkin lebih baik untuk kita memilih pemimpin yang bukan Muslim tetapi berintegriti berbanding dengan memilih pemimpin yang Muslim tetapi tidak mengamalkan integriti dan terpalit dengan pelbagai isu-isu kebobrokan menimbang tara antara kemudaratan itu, yang mana lebih mustahak dan lebih penting, Datuk? Dalam konteks hidup bermasyarakat, perlu diberi perhatian bahawa bila kita menimbang sesuatu isu itu bukan dilakukan dalam konteks individu. Itu soal individu, ya. Jadi maknanya soal ini bukan soal kita nak melagakan ataupun nak membezakan antara yang Islam dengan yang bukan Islam dan kemudian terpaksa membuat pilihan. Bukan begitu. Dalam kehidupan bermasyarakat, kepentingan awam itu, kepentingan masyarakat itu lebih mengatasi kepentingan peribadi. Jadi jawapan kita itu tak boleh dengan mudah kata bahawa dalam semestinya kita memihak, kalau kita Islam, kita memihak kepada Islam dan bukan Islam. Bukan begitu realiti dalam realiti masyarakat. Dia banyak faktor yang terlibat. Jadi bila faktor yang terlibat dalam semua itu, kadang-kadang manage peranan sumbangan seorang yang bukan Islam itu mungkin didapati lebih bermakna jika dibandingkan daripada sumbangan seorang yang bergelar Islam tetapi tidak mengikuti ajaran Islam. Ya. Soalnya di sini yang penting di sini ialah bukan siapa yang berkata, tetapi apa yang dikatakan. Ini ungkapan Sayyidina Ali. Ya. Jadi apa ni? Itu apa tu? Bukannya man qala. Ya. Maknanya itu sepatutnya ukuran kita. Jadi kalau dua orang manusia, seorang macam dikatakan Islam, seorang bukan Islam, ya, boleh jadi yang orang Islam itu dia menipu, yang bukan Islam itu tak menipu. Kita akan kita kata yang menipu itu oleh kerana Islam, menipu pun tak apa. Dihalalkan. Itu masalah kita sekarang. Ya. Ini tak munasabah. Allah Taala berikan kebenaran. Cakaplah yang benar. Ya, kita mesti ikhlas, mesti adil. Jadi maknanya Al-Quran itu menekankan nilai-nilai, bukan orangnya, tapi nilai-nilai yang patut kita tonjolkan. Jadi itu pegangan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Ya. Dalam memilih pemimpin yang berkaliber dan hebat ini, masyarakatnya itu juga perlu berilmu. Kerana melahirkan masyarakat ataupun pemimpin yang berkaliber ini juga memerlukan pilihan daripada kelompok masyarakat yang berilmu. Tugas ini bukan tugas mudah, memerlukan juga aspirasi daripada pemimpin. Jadi simbiosis antara kedua-duanya penting, pemimpin dan masyarakat. Ya, sangat-sangat penting. Pemimpin memakmurkan majlis-majlis ilmu bersama dengan masyarakat, dan masyarakat daripada tokoh-tokoh masyarakat seperti ulama mesti terlibat dalam mengajarkan, menyampaikan ilmu kepada semua masyarakat. Dan sebenarnya satu-satu kepimpinan lahir daripada masyarakat sendiri. Jadi apa yang lahir daripada pimpinan, kita sekarang ni rakyat Malaysia suka menyalahkan pimpinan begini, pimpinan begitu, tak puas hati. Sebenarnya pimpinan cerminan daripada masyarakat. Jadi kalau pemimpin bobrok, sebenarnya yang bobroknya datang dari mana-mana? Masyarakat itu sendiri. Bak kata orang putih, you reap what you sow. Betul. Jadi kiranya mesti kita memulakan
pekerjaan bermula daripada peringkat individu, kemudian kepada keluarga, kemudian kepada masyarakat, membawa masyarakat kepada cinta dengan ilmu, basmi kejahilan. Dan yang itu kita sebut tadi, dengan membasmi kejahilan tadi, hilangnya sikap ta'assub, kekeliruan, ta'assub kepada tokoh-tokoh yang disegani sebagaimana contoh. Sebab kita apabila kita memahami ilmu dengan erti kata sebenar, makin berilmu, makin tawaduk. Dan Allah SWT sebut, fawqa kulli zi ilmin alim. Di atas orang yang alim, sebenarnya hakikatnya ada lagi yang lebih berilmu, dan tidak ada yang lebih berilmu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia sendiri pun terdedah pada kesalahan. Jadi tidak ada sepatutnya jikalau kebenaran itu telah tertegak, kita terpaksa nafikan hanya kerana individu seperti mana disebut oleh Datuk. Itu kesedaran apabila kita dalam masyarakat ni individunya orang yang berilmu, maka dilihat pada disebut tadi kebenaran, tidak lagi pada individu, lihat pada apa yang dikata berbanding siapa yang berkata. Datuk Dr. Muhammad, ini satu perkara yang juga cukup perlu diberi perhatian kerana pada ketika ini lidah lebih laju daripada buah fikir. Apa juga kenyataan itu kadang-kala tanpa kita sedar memberikan impak bukan sahaja orang sekeliling tetapi pada masyarakat. Dalam menangani masalah ini, kadang-kala ia sudah ibarat seperti satu barah ataupun toksik. Apa tindakan kita menangani orang kata fitnah-fitnah pada akhir zaman ini? Ya, persoalan ini satu persoalan yang besar dan telah pun kita lihat di dalam Al-Quran, umpamanya konsep tabayun, satu konsep yang arahan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita menerima sesuatu berita, hendaklah kita lakukan tabayun. Kaedah sudah ada, tapi kita tak amalkan. Masalah kita tak amalkan. Dan hari ini dengan kecanggihan teknologi moden hari ini, keadaan itu dia lebih luas pengaruhnya dan begitu pantas dalam beberapa saat saja. Jadi di sini sangat diperlukan supaya semua pihak memainkan peranan. Ahli-ahli politik, pentadbir, ilmuwan, cerdik pandai, ulama, pimpinan NGO. Kena tolak bahaya fitnah lisan ini. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dah satu bab. Afatul lisan, binasanya lidah. Merosakkan masyarakat. Satu yang disebut sebagai al-muhlikat, benda perkara yang membinasakan. Oleh demikian, kita kena bersatu padu dari segi fikrah dan tenaga untuk mendidik masyarakat dalam khutbah-khutbah Jumaat, tulisan-tulisan, secara informal, waktu kita mengopi ke mengeteh dengan anak-anak muda, termasuk mereka yang begitu handal dalam sains TikTok. Perlu untuk kita mainkan peranan supaya masyarakat kita jangan cepat menerima sebarang maklumat. Kerana itu juga penyelesaian tadi lah. Masyarakat berilmu. Kalau saya ambil bidang Profesor Osman ni, dia memang alim dan Al-Farabi. Saya tertarik bila almarhum Siddiq Fadil, salah seorang lagi, seorang yang alim dan juga seorang pemikir, dia menterjemahkan Al-Madinatul Fadilah itu, the virtue state, itu sebagai kota yang bertata susila. Kemudian dia kata, Al-Farabi pun sebut, mesti pemimpin, datuk bandar itu mesti berilmu. Dia kena main peranan lah. Dia ada wilayah pengaruh dari televisyen dia, radio dia, segala IT hari ini. Masing-masing sektor kena main peranan. Cepat untuk memadamkan api yang sedang merebak kerana fitnah ini adalah memang petanda akhir zaman. Satu jihad besar untuk kita. Prof Datuk, kita memang perlu terbuka dalam membahaskan apa jua isu, tetapi dalam keterbukaan itu juga akan ada pihak yang mengambil kesempatan untuk menerapkan mungkin anasir-anasir yang mungkin sedikit lari, bertentangan atau tidak berada dalam kerangka ajaran yang asal. Jadi berhati-hati pada ketika ini juga akan menyebabkan keterbukaan itu semakin ditutup. Apa mungkin diringkaskan pemahaman berkenaan perkara itu, Datuk? Yang pentingnya kita beri kebebasan untuk kebenaran itu tersebar luas. Jadi sudah tentu yang tak benar itu, yang palsu itu muncul dari semasa ke semasa. Tak dapat dielakkan, itu sifat dunia, itu sifat masyarakat. Tapi yang pentingnya ialah apakah kita memberi peluang yang seluas-luasnya kepada kebenaran. Kerana kita yakin bahawa kebenaran ini tidak boleh lawan. Kepalsuan tidak boleh melawan kebenaran. Jadi
dia kata bila kebenaran itu datang, ya, kepalsuan itu akan hilang. Jadi itu saja yang kita harapkan. Media dan segala bentuk alat yang kita boleh, apa sih yang ada pada kita, teruskan kita sebarkan kebenaran itu. InsyaAllah yang palsu itu lambat laun akan hilang begitu saja. Kebenaran tidak akan terbit kalau minda kita tidak ingin menerima kebenaran dan hati kita sudah tertutup dengan kebenaran itu. Apa mungkin bersetuju dengan pandangan ini, Ustaz? Memang sangat-sangat setuju. Kebenaran takkan diterima oleh orang yang takabur. Itu Rasulullah SAW pun sebut ilmu itu, dan ilmu itu mewakili kebenaran. Jauh daripada orang yang pertama malu dan yang kedua adalah yang takabur. Dia melihat dia lebih tinggi daripada kebenaran tersebut. Maka faktor individu juga penting. Perlu seorang itu dalam menerima kebenaran bersikap rendah diri. Kebenaran itu lebih tinggi daripada segalanya. Lebih daripada dirinya, lebih daripada ilmunya. Sekarang kita sebut tadi bahawa tidak ada yang lebih mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Datuk, ekstrim itu satu perkataan yang ekstrim juga digunakan. Menanganinya, apa ini tugas kita secara berjemaah ataupun mungkin hanya sebahagian kecil sahaja? Oh tidak, ini satu kewajipan. Fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Fardu ain kepada umat Islam pada hari ini. Dalam dunia yang sangat mencabar saat ini, tiap-tiap seorang yang Allah taklifkan dengan bebanan syarak, ya, akidah, ya, dianugerahkan dengan nikmat akal, keupayaan fizikal, ya, dan sebagainya, hendaklah mencari jalan supaya kita sama-sama sebagai satu umat, ya, membenteras kejahatan ataupun juga fitnah yang sedang berlaku sekarang, supaya kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti apa yang kamu buat dengan keupayaan akal yang ada pada kamu, kemewahan, kemudahan itu dan ini, untuk menjadi khalifahnya di atas muka bumi ini, supaya apa yang kita hendak ialah innal arda yarithuha ibadiyas salihun, iaitu bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambanya yang soleh. Okey, fitnah akhir zaman, apa umat kita sedang tenat, Datuk? Ya, tapi saya nak sebut tenat tu tenatlah, tapi saya ambil juga pandangan Syekh Al-Qadawi ini, satu yang menarik, wisdom lah. Dia kata bahawa inna hadhil ummah lan tamuta. Allah. Sesungguhnya umat ini tidak akan mati sama sekali. Allah. Maknanya dia memberikan motivasi untuk kita terus berdakwah, bekerja, beramal, berjihad dengan pendekatan Islam yang sederhana. Selagi mana dikurniakan oleh Allah SWT akal, fikiran dan juga tenaga serta kekuatan, selagi itu kita mencari kebenaran dan juga barakah daripada Allah SWT. Terima kasih diucapkan kepada yang berbagi, Datuk Dr. Muhammad Normanti. Terima kasih Ustaz Muhammad Faiz dan juga terima kasih Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar. Alhamdulillah, saya maaf hati perkongsian ini kita harapkan agar dapat memberi sama-sama menyuarakan dan juga memberikan kebaikan kepada umat yang menonton dan juga masyarakat yang sedang menonton. Terima kasih tiga-tiga bersama kami malam ini. Terima kasih kepada anda. Naratif khas itu kita tinggalkan anda. Assalamualaikum. Selamat malam. Kita jumpa. Waalaikumsalam.